العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tira siri berapa? 9. Ustaz, ke-9? Muka 9 Ustaz. Muka 9? Ya. Piskan ke-9. Perkataan dia apa? Perkataan dia apa? 1, 2, 3, 4. 9, tapi hari ni kita kena balik ke ayat ketiga, waman ahsan tu. Sebab kita skip, hari tu kita sampai ayat keempat, tapi yang ayat ketiga tu tak baca lagi. Okey. Dah. Oh, dah. Okey. Alright. Muka surat 3 tak baca lagi? Ayat ketiga? Ayat ketiga belum baca, ayat keempat dah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilallah. Okey. Baris yang ketiga. Kita masih lagi da'a ya. Da'a, telah berdoa pun boleh. Telah menyeru pun boleh. Kadang-kadang telah jemput. Jemput tu serulah. Nanti ada ayat tu dia cerita pasal jemputan. Okey, tengok kesesuaian makna lah. Okey. Jadi baris yang ketiga tu dia kata apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kalau habislah ayat tu. Okey. Ayat ini dia dalam bentuk soalan. Dia guna soalan man. Siapa? Siapakah? Itu secara zahirnya lah. Tapi sebenarnya dia ayat pemberitahuan. Cuma dalam bentuk soalan. Okey Macam kita lah kan. Agak-agak siapa yang lagi bagus daripada orang yang setiap kali subuh dia lah yang buka pintu masjid kali pertama. Nampak macam soalan lah. Cuma kita nak highlight di situ apa? Orang yang Allah bagi anugerah sebelum subuh dia dah buka pintu masjid. Okey Jadi dengan soalan tu kita cari jawapan dan kita tahulah. Jadi sama juga ayat ni. Dia tanya ahsan. Ahsan ni bukan hasan. Kalau hasan tu baik. Ahsan ni lebih baik. Ini nanti kita belajar wazan ni lah. Contohnya jamil. Jamil tu cantik. Handsome. Ajmal. Lebih cantik. Lebih handsome. Ataupun perkataan yang kita biasa buat dalam ibadah, kita kata apa? Cuma kita tak tahu Arabnya lah. Tapi kita dah jadikan bahasa kita. Kita kata mana yang lebih afdal? Sembahyang raya kat rumah ke sembahyang raya kat masjid? Tahun ni lah. Afdal. Afdal tu maksudnya apa? Lebih utama. Lebih utama. Jadi soalannya di sini apa? Waman ahsanu. Dan siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik? Qaulan. Qaul. Yang ini kita dah biasa jumpa dalam qala yaqulu.
Fi'il madinya qala, telah berkata. Jadi di sini dia jadi noun dah, dia jadi masdar. Qaul, perkataan, ucapan. Dan siapakah yang lebih baik? Qaulan, ucapannya, perkataannya. Mimman. Yang ini pun kita dah biasa, kita dah di hujung-hujung penterjemahan level asas ni. Kita sepatutnya dah boleh agak lah. Perkataan ni adalah gabungan tulisan di antara Arab dengan tajwid. Maknanya asalnya min tambah man. Min adalah daripada. Okay. Kemudian man siapa. Jadi tulisan Quran ni kadang-kadang dia buat dalam bentuk idgham. Idgham ma'al gunnah. Kita masukkan nun yang pertama ke dalam mim yang kedua. Mim man. Okey. Jadi teknikal yang begini kalau kita jumpa sila apa? Sila pecahkan dia. Kalau tak boleh nak maknakan nanti. Dia asalnya ialah min tambah man. Min daripada, man orang yang, sesiapa yang. Da'a ilallah, dia mengajak, dia menyeru, dia berdakwah ilallah, kepada Allah. Jadi golongan terbaik yang pertama adalah yang mengajak orang lain kepada Allah, kepada agama Allah. Kemudian tambah lagi, selain dia mengajak orang kepada Allah, dia juga adalah orang yang wa'amila salihah, dan dia melakukan salih, kebaikan. Ataupun orang Melayu kata, dan dia beramal salih. Dan dia beramal salih. Jadi ini ada dua orang yang dikira the best, ahsan, lebih baik. Ataupun kadang-kadang Melayu kata apa? Terbaik. Okey. Baris seterusnya, bismillahirrahmanirrahim. Baris yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okey. Wa idza massan nasa dhurrun da'au rabbahum. Da'a tadi, kita dah tahu dia kata kerja sakit. Semasa dia jari kelengking, dia adalah da'a. Tiba-tiba bila dia turun ke jari kelengking bawah sekali, untuk mereka fa'il madhi, dia jadi da'au. Da'au. Hilang alif dia lah. Okey. Mereka menyeru. Mereka berdoa. Kenapa di sini diguna mereka? Kerana di hadapan itu ceritanya tentang siapa? Nas. An-nas. Nas itu adalah plural kepada insan. Kalau seorang insan, kalau ramai an-nas. Jadi bila yang subjeknya ialah ramai, kata kerjanya kita gunakan yang ramai juga. Kemudian kita ada durrun di situ. Cuba lihat. Perkataan durrun. Alright. Ini adalah noun lah. Dia ada tanwin di situ. Dia isim. Perkataan ini kita biasa gunalah. Hari ini terutama dalam wabak, pandemik dan sebagainya. Tetapi kita guna dalam bentuk kata kerja. Bismillahilladzi la yadurru. La yadurru ma'asmihi. Jadi madhi dia apa? Darrah. Madhinya ialah darrah.
telah memberi mudarat. Yang kita baca bismillahillazi itu dalam bentuk mudarat. La yadurru. Okey. Alright. Dalam ayat ini dia kembali kepada noun dia. Jadi kalau darra telah memberi mudarat, yadurru memberi ataupun mendatangkan mudarat, dar ataupun dur dia jadi apa? Kemudaratan. Okey, atau mudarat sajalah. Mudarat saja boleh, kemudaratan saja boleh. Okey. Muka surat 2 baris yang Kalau kelima. bahaya boleh tak? Ya? Bahaya dia boleh tak? Guna Boleh. perkataan bahaya. Tak Boleh? ada masalah, tak ada masalah. Boleh. Okey. Okey. Jadi apa kata dia? Wa idza massan nasa durrun. Dan apabila, kalau bahasa Melayu kita kena ambil durrun dulu. Dan apabila bahaya, mudarat, malapetaka, massa. Massa ni pun fi'il madhi juga. Kalau tengok massa dia sama dengan darra lah pattern dia. Darra, massa. Maknanya dia family yang sama. Okey. Massa. Alright. Mana asal massa apa? Sentuh. Menyentuh. Mengenai lah dalam ayat ni, mengenai, menimpa. Okey. Dia tengok konteks ayat. Sini dia pakai kata dia pakai apa? Dia pakai fi'il madhi. Kalau siapa yang hafal surah Baqarah tu, dekat surah Baqarah tu dia ada cerita pasal apa? Dia guna perkataan yang sama. Dia bercerita tentang Allah nak sebut macam mana keadaan orang yang makan riba tu. Orang yang makan riba tu Allah kata apa? Orang yang makan riba itu seumpama apa? Allazi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang gila yang jalan tu hoyong-hayang sebab apa? Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kena rasuk syaitan. Mas dalam surah Baqarah tu syaitan. Seolah-olah dia kena sentuh dengan syaitan. Kalau bomoh lama dia kata kena tegur ni. Dia ada keteguran ya, keteguran pula. Itu ibarat. Allah kata ibarat, analogi. Setengah ulama kata itu nanti di akhirat. Dia bangun dalam keadaan jalan dia macam orang apa? Macam orang mabuk todi. Tu hoyong-hayang. Setengah ulama kata no, di dunia lagi. Walaupun bajunya cantik, banker terkenal, rupa gila punya riba. Ada setengah dia relate begitulah. Okey. Jadi dalam surah Baqarah tu mas itu ialah apa? Sampukan. Sentuhan. So dalam ayat ini wa idza, dan apabila kemudaratan, malapetaka, bahaya, massal insan, menyentuh, mengenai, menimpa manusia, biasalah waktu itu kita pun apa? Yang tak pernah jumpa sejadah pun cari sejadah lah. Da'au rabbahu. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Alright. Ya. Muka surat 2 Ustaz. Tak Ya. jumpa pun Ustaz ayatnya. Ada muka surat 2. Baris kelima. Okey. Saya punya muka surat 9 Ustaz. Saya muka surat 9. Oh, muka surat 9. Yalah kot. Saya punya kertas saya ni lain. Oh, okey. Saya punya yang original. Kak Rodiah dia buat bid'ah, dia gabungkan.
Ah. Senang Ustaz. Ada 9. Ya, betul lah, betul. Kalau dia rearrange balik. Jadi tu yang kadang-kadang bila saya sebut bergaduh dengan student, saya kata muka surat 2, dia kata 9. Saya kata 9 mana saya kata 2 kan. Rupanya apa? Ada clash kat situ Yang ni versi yang dah di-combinekan lah. Yang penting perkataan dia da'ah. Da'ah. Alright, satu lagi last. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Cerita yang sama. Ini cerita yang sama dengan wa idza massal insana dhurrun da'ana. Okey, fenomena yang sama juga. Ini situasi di mana? Di kapal. Tengah-tengah belayar ombak 20 meter naik. Terhuyung hayang kapal. Tak pernah semayang pun suruh baca Yasin lah. Sepanjang gelombang tu baca Yasin, semayang hajat. Nanti dekat ayat yang sama dia cerita apa? Bila selamat sampai dekat pelabuhan, dah selamat, dia shopping tak ingat dunia dah. Tadi baca Yasin nak katanya bila selamat kadang-kadang dia lupa balik Tuhan yang tadi waktu gelombang dia minta beria-ya minta selamat dan sebagainya. Taklah shopping tak salah. Cuma nak katanya apa? Beringat jugalah. Janganlah waktu susah cari Sebab itu dia kata apa? Fa idza rakibah. 3 rasa dia ialah rakibah. Ini pun antara vocab yang menarik jugalah. Dia sedara macam apa? Sebelum ni kita dah pernah tengok jara tu kalau perasan. Jara yajri. Tajri min tahtihal anhar. Dulu kita dah pernah jumpa jara, fi'il madhi, mudhari'nya yajri. Hari ini lebih kurang lah. Walaupun vocabnya lain, cuma saya nak tunjukkan apa? Dia punya penggunaan tu. Kalau sebelum ni jara yajri, kita dah sebut. Di antara keunikan jara yajri ni, dia pakai satu perkataan sahaja untuk menggambarkan kesemua bentuk pergerakan. Okey Jadi Arab dia pakai jara yajri sahaja. Maknanya perkataan yang sama digunakan untuk apa? Kalau manusia berlari, kalau air mengalir, kalau kapal berlayar, kalau apa lagi? Wasyamsu tajri. Matahari dengan bulan dia bergerak, beredar. Angin dia bertiup. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi. Dia pakai satu perkataan saja. Jadi semua bentuk-bentuk pergerakan dia pakai jara yajri. Dalam ayat ini rakiba yarkabu. Yang ini kita jumpa kita ada jumpa amar dalam Quran. Tapi amar yang kita baca dalam Quran tu kena ada ustazah talaki. Kalau tak faham. Kalau tak talaki nanti datin macam apa? Irkab ma'ana. Dia irkab pula dah. Sebab dia kata ba tu qalqalah. Rupanya ustazah tu kata apa? Irkam ma'ana. Satu je lah dalam Quran. Special case. Jadi yang kita nak baca irkab tu. Ini dia punya amar ni lah daripada rakibah. Okey. Jadi sama macam tadi, rakibah ni dia pakai satu perkataan untuk semua. Maksudnya apa? Naik motor pun rakibah, naik kereta pun rakibah, naik kapal terbang pun rakibah, kapal laut pun rakibah. Dia senang. Kita motor menunggang. Kereta menaiki. Kapal terbang menaiki jugalah, tapi masalahnya dia pakai boarding kan. Dia lain pula. Apa lagi? Tapi Arab dia pakai satu saja. Sebab itu dia kata fa idza rakibu, maka apabila mereka menaiki, mereka boarding. Boarding ke mana ni? Fil fulki, dalam
Ataupun rakibu ni mereka bergerak, mereka berlayar, mereka berjalan. Fil fulki dalam lautan. Maknanya naik kapal lah ni. Okey. Apa yang berlaku? Da'awullah. Okey, yang ini pun teknikal lah. Kalau kita balik semula kepada ayat sebelum tadi, cuba tengok. Da'aw. Da'aw. Sebelum tadi kita dah jumpa perkataan da'aw. Alright. Isunya di sini, kalau sebelum tadi waw tu mati. Tetapi ayat ini waw sudah berbaris hadapan. Tengok sebelum dan sekarang. Okey. Supaya kita apa? Supaya at least kita boleh tengok. Maknanya ayat yang sebelum tadi dengan ayat yang sekarang ini sebenarnya sama saja. Walaupun bunyinya berbeza. Tadi dia kata da'aw. Sekarang dia kata da'awullah. Okey. Dua-dua itu adalah fi'il madhi jari kelengking bawah sekali. Mereka berdoa. Soalan kita, kenapa yang bawah ini waw itu berbaris depan? Yang sebelum tadi waw itu mati. Kerana yang sekarang ini da'aw itu perlu disambung dengan Allah. Betul? Kalau kita matikan waw tu nak baca macam mana? Jadi maknanya baris depan yang ada pada waw itu baris tambahan untuk kita connectkan dia dengan Allah itu. Jadilah dia da'awullah. Kalau tak terang nanti dia balik dia pening. Dalam keras dia okey lagi. Balik nanti dia jadi isu besar nanti. Ini da'awu, ini da'aw. Jadi supaya tak timbul isu seperti itu, saya ceritakan bahawa yang sekarang ini kita perlu wasalkan waw itu dengan alif lam pada Allah. Da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka memohon kepada Allah. Mukhlisin dengan ikhlas. Mukhlisina dengan ikhlas. Lahu baginya ad-din, agama. Dengan ikhlas baginya agama. Okey. Itulah dia. Mukadimah. 3 ayat di pagi raya yang hening ini. Jadi kita sambung. Hari ini kita start. InsyaAllah kita akan start daripada belakang sekali. Ya, dipersilakan. Cuma ada satu ni daripada tadi ni masalah ni. Saya rasa ni tengah problem ni. Daripada tadi connecting ni. Tak apa. Kita ambil hari ni, kita start dengan Zack. Puan Zakiah, silakan. Ya. Persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya. Dia telah berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdoa, wahai kaumku. Tak tahu macam nak buat ayat Ustaz. Lailan wa nahara. Siang dan malam ya. Okey, sekali lagi. Dia telah berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdoa, wahai kaumku, aku telah doa, wahai Tuhanku, aku telah doa siang dan malam. Okey. Apa cerita ni berdoa siang malam ni? Kalau Melayu kita start, makna yang Puan Zakiah baca itu betul lah. Kalau Melayu kita start siang dulu, siang malam. Cuma Arab dia kata malam, siang. Dia terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kembali ke muka surat vocab tu, saya dah sebut lagi tu, doa tu ada beberapa makna lah. Telah berdoa, telah menyeru. Dalam ayat ini, dia panggil apa? Telah berdakwah. Ini cerita Nabi Nuh ni. Ini cerita, ni dah ujung-ujung cerita ni.
Dah dekat 1000 tahun berdakwah ni. Jadi apa dia kata? Qala, dia telah berkata. Nuh telah berkata. Apa dia kata? Rabbi, Tuhanku. Ini sesungguhnya aku. Da'autu, aku telah menyeru. Aku telah berdoa. Bukan berdoa di sini, menyeru. Berdakwah. Okey. Siapa yang dia seru? Siapa yang dia dakwah? Qaumi, kaumku. Lailan wa nahara. Semalam dan siang. Siang dan malam. Kalau hafal, hujung ayat dia kata apa? Falam yazidhum du'ai illa firara. Malangnya tidak bertambah mereka dengan dakwahku, melainkan cabut lari semua sekali. Lagi dipanggil, lagi cabut. Lagi dipanggil, lagi cabut. Okey. Ya, terima kasih. Puan Zainab, silakan. Ya, ada Puan Zainab? Ya. Tidak ada respon rupanya. Puan Zahra, silakan. Mikrofonnya. Ya, belum dibuka lagi. Okey dah. Okey. Boleh ke Ustaz dengar ke? Boleh. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini dan sesungguhnya kullama pas dulu da'autuhum, mereka berdoa litar lahum ja'alu asabi'am fi apa? Tak ingat dah. Fi azanihim. Saya tahu dah depannya. Dan sesungguhnya kulama da'aut dan sesungguhnya mereka berdoa. Okey. Lepas tu tak tahu Ustaz. Sorry Ustaz. Ni banyak tak tahu, ada tahu ni. Go. Sekejap je. Sekejap. Kalau yang buka WhatsApp tu, sebentar. Ini kebetulan saya type untuk kelas lain ni, tapi boleh juga untuk kelas kita ni. Kalau yang boleh buka ni, ini contohlah. Ini untuk simpanan kita. Saya compilekan vocab yang biasa keluar dalam ayat. Nanti kalau tak cukup nanti lagi lah Ustaz. Okay. Dah bagi tu dalam grup. Saya bagi dekat WhatsApp tu. Okey. Nanti kalau ada tak cukup, ada tambahan lain-lain, kita tambah semula lah. Okey. Ya, ini sambungan. Sambungan cerita Nabi Nuh tadi. Jadi apa cerita dia? Wa inni, dan sesungguhnya aku. Kullama ni kita jadikan dia satu perkataan. Setiap kali. Setiap kali. Da'autuhum tu ada dua orang kat situ. Da'autu tambah hum. Da'autu saya. Hum mereka. Kullama da'autuhum. Setiap kali saya seru mereka. Saya berdakwah kepada mereka. Litaghfira lahum.
dan li tu hati-hati. Dalam nota terbaru yang saya bagi tadi dekat WhatsApp tu nanti boleh cek. Saya ada senaraikan jenis-jenis lam tu. Kadang-kadang dia lam tu baris atas. Kadang-kadang dia baris bawah. Yang tak ada baris depan saja. Tu bahasa Cina, lu. Okay, dia boleh la, dia boleh li. Lakum dinukum waliyadin. Lillahi. Jadi dalam nota tu nanti bila-bila masa boleh print, saya ada senaraikan. Kadang-kadang lam itu selepasnya kata nama. Lillahi. Allah itu noun. Lakum. Kum itu dhamir, noun juga. Kadang-kadang dia jadi selepas dia tu apa? Innal insana lafi khusrin. Dia tambah kata sendi. Dalam ayat kita, selepas lam itu kata kerja. Taghfira. Jadi dia bukan bagi. Dia bukan untuk. Dia bukan milik, dia bukan kepunyaan. Kalau lam itu selepasnya kata kerja, dia jadi makna apa? Supaya. Agar. Taghfira itu asal daripada apa? Ghafara. Madinya ghafara. Telah ampunkan. Telah memberi keampunan. Mudhari'nya yaghfiru. So dalam ayat ini mudhari' anta lah. Taghfir. Taghfir. Alright. Jadi anta di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Da'autu, saya di situ Nabi Nuh. Hum tu mereka, kaum dia lah. Jadi apa dia kata? Kullama, setiap kali. Da'autuhum, aku seru mereka. Aku berdakwah kepada mereka. Li, supaya. Agar. Taghfira lahum. Engkau. Agar engkau mengampunkan. Agar engkau beri keampunan. Lahum, bagi mereka. Okey. Ja'alu. Ja'ala lah. Ja'ala pun kita dah jumpa itu. Jadikan. Ja'alu. Mereka jadikan. Okey. Asabi'ahum. Okey. Ja'alu asabi'ahum. Kat situ dah ada. Mereka jadikan jari-jari mereka. Fi azanihim. Dalam telinga-telinga mereka. Ini simbolik apa? Letakkan jari di lubang telinga. Tak nak dengar lah. Okey. Seterusnya. Ya. Seterusnya. Puan Siti Hajar, silakan. Mikrofon.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Wallah, dan Allah, yad'u, dia menyeru, ila, kepada, daras salam, ini kediaman Ustaz. Okey. Wa yahdi man yasha', dan dia beri petunjuk man yasha' kepada siapa yang dikehendaki, ila siratin mustaqim, jalan yang lurus. Sekali lagi. Daripada semula Ustaz. Ya, mula. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Ya. Wallah, dan Allah, yad'u, dia menyeru, ila, kepada, daris salam, kediaman. Yang apa? Wa yahdi, dia yang memberi petunjuk, man yasha', kepada siapa yang dikehendaki, ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Okey. Daris salam di situ negeri yang sejahtera, negeri yang aman. Salam ni salah satu daripada nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi perkataan ni punyalah cantik, dia punya makna. Dipinjam oleh jiran kita, Brunei Darussalam. Dia ambil Darussalam lah. Kan? Okey. Jadi wallahu yad'u, dan Allah, kita dah masuk mudhari' sekarang ya. Dan Allah menyeru. Allah mengajak kita ke mana? Ila daris salam. Ke negeri yang aman sentosa. Syurga lah. Negeri yang abadi tu. Wa yahdi, hada yahdi, dan dia beri hidayah. Man, sesiapa yang, yasha, dia kehendaki, ila, ke, siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Okey. Puan Sahara silakan. Ya. Ya. Tidak ada. Puan Robiah silakan. Mikrofonnya. Yad'u, serulah kamu semua, min, dari dunillah, selain Allah, ma, apa yang la, tidak memberi mudarat kepada, tidak memberi mudarat. Pas sekejap Ustaz. Dan apa yang tidak memberi, apa yang tidak mudarat, memberi mudarat, dan apa yang tidak memberi manfaat. Sekali lagi. Serulah kamu semua, sesiapa dari selain Allah. Okey, stop. Stop sebentar di situ. Okey. Mari kita scan tu. Itu kalau kita terjemah macam itu, ajak orang jadi kafir tu. Ya, betul. Macam tak betul, macam salah je. Okey.
Itu sekali lagi kita belum masuk amar, kita baru mudhari'. Kita baru mudhari'. Dia menyeru, bukan serulah. Okey. Sekali lagi. Dia menyeru. Dia menyeru dan dari dia menyeru dari selain Allah. Ya. Dia menyeru dari selain Allah. Okey. Okey. Ma is apa yang, la tidak ke tidak. La Okey. yaduruhu memberi mudarat memberi mudarat padanya dan apa yang tidak memberi manfaat. Okey. Alright. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya ada tadi, saya jawab Ustaz tak dengar. Oh, tadi tak buka mikrofon. Tak tahu. Okey. Tak apa, nanti lagi kita patah balik. Alright. Ayat ini dia cerita ada orang. Ini bercerita tentang ada orang yang menyeru ajak orang lain kepada selain Allah. Itu maksud dia. Yada'u, satu dia mengajak, ataupun satu lagi ayat ini dia nak kata apa? Ada orang yang dia berdoa kepada selain daripada Allah. Jadi yada'u, dia berdoa. Dia meminta. Dia menyeru. Min dunillah, dari selain Allah. Okey. Kemudian selepas itu kita ada ma. Jadi soalannya macam mana kita nak terjemah ma di sini? Ma di sini bergantung kepada situasi dia. Kalau yang dia minta tolong selain daripada Allah itu tok pekong patung tu, apa-apa yang lah. Benda yang tak bernyawa kita kata apa yang. Apa-apa yang. Tapi kalau yang dia minta tu orang, katakan dia minta pada Fir'aun ke dan yang seagatan dengannya, kita katalah orang yang. Okey. Jadi dia bergantung. Ma la yadurruhu, apa-apa yang, ataupun sesiapa yang la tidak yadurruhu, memberi mudarat kepadanya, wama, dan apa-apa yang, sesiapa yang la tidak yanfa'uhu, memberi membawa manfaat, memberi manfaat kepadanya. Itu ceritanya lah. Okey. Ya, kembali ke Puan Sahara tadi. Silakan. Assalamualaikum. Dengar Ustaz. Salam. Ya, okey. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. Dan man, sesiapa, adallu, yang iaitu yang lebih sesat, mimman, ni daripada, yad'u, mereka sembah, min daripada dunillah, selain daripada Allah. Okey. Kalau sebelum ini kita dah jumpa tadi soalan yang sama, tapi dia tanya wa man ahsanu qaulan, siapakah yang lebih baik? Kali ini dia tanya kita satu soalan lain pula. Wa man adallu, siapakah yang lebih sesat? Maknanya tak ada siapa yang lebih sesat. Ini antara yang paling sesat lah ni. Mimman, daripada orang yang, daripada seseorang yang
Yad'u, dia menyeru, dia mengajak, dia berdoa. Min dunillah, daripada selain Allah. Dia ajak orang lain sesat lah. Okey. Ya. Puan Norisah, silakan. Mikrofonnya jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat inna abi yad'uka. Dia telah berkata, dia perempuan. Mereka Okey. berkata, sesungguhnya abi bapaku. Ya. Yad'uka. Dia berdoa, dia menyeru engkau. Okey. Sekali lagi. Dia perempuan telah berkata, sesungguhnya abi bapaku, dia telah menyeru engkau. Okey. Yang ini yang kita terjemahkan sebagai menjemput. Jemput. Ini bukan menyeru, ini bukan berdoa. Ini jemput. Ini anak Nabi Syuaib jemput kepada Nabi Musa. Okay, Nabi Musa tolong bagi minum kambing dia. Jadi balik cerita dekat ayah dia. Tak lama tu datang balik pula dia. Dalam Quran tu dia datang balik tu, cara dia jalan pun dia cerita. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datanglah salah seorang daripada keduanya berjalan dalam keadaan tersipu-sipu. Malu-malu, perempuan. Jadi waktu tu dia kata apa? Qalat, dia berkata. Dia cakap dengan Nabi Musa, dia kata apa? Inna abi, sesungguhnya ayahku, yad'uka, dia menjemput engkau, dia jaziyaka ajra ma saqaita lana, untuk dia bagi upah apa yang kau telah beri minum kepada kami tadi. Tu cerita dia lah. Boleh baca dekat surah Al-Qasas. Suratul Qasas. Okey, seterusnya. Ya, Puan Nur Aida, tidak sabar nampaknya. Ya. Alright, silakan. Banyak tak datang ni Ustaz. Tak apa. Dia tak datang study tak apa. Tak tadi pun. Right. Ulaika apa? Pas lah. Okey, bacalah dulu. Baca dulu. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannah. Ya. Yad'u. Engkau menjemput. Yad'u engkau. Ulah apa ya Ustaz? Ulaika orang-orang ya. Mereka itu. Mereka itu yad'u menjemput. Okey. Menjemput ilan nar. Nar tu neraka. Okey. Wallah dan Allah yad'u menjemput juga. Okey. Ilal jannah, ke syurga jannah. Okey. Berapa kali jemput ni? Alright. Di sini kita kembali ke makna asal. Sudah tidak ada jemput lagi. Menyeru. Menyeru. So jadi di sini compare and contrast. Maknanya ada dua perbandingan. Satu golongan mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga. Itu cerita dia. Ulaika, mereka itulah. Ini geng-geng sesat ni lah. Yad'una ilan nar. Mereka mengajak ke neraka.
Wallahu, sedangkan Allah. Walhal Allah, padahal Allah yad'u ilal jannah, dia mengajak, dia menyeru, ilal jannati, ke syurga. Okey. Alright. Ya. Yang ini siapakah namanya? iPhone. Tidak ada nama yang tertera kecuali jenama telefonnya saja. M besar, I kecil, phone. Dipersilakan. Ni Redmi kot depan dia ni, Redmi. Jenis telefon ni. Ya. Kalau ada, katakan ada. Jangan segan-segan. On-kan saja. Okey, silakan. Mikrofon sudah dibuka tapi tak ada suara. Dia punya bar mikrofon tu tak naik. Oh tak ada, ini masalah speaker ni. Tak ada. Tak ada, tak apa. Tak apa, ada masalah teknikal. Tak ada juga. Okey, tak apa, ada masalah teknikal. Kita gantikanlah. Mari kita ganti dengan calon yang lain. Mahdi Haji Yusof. Ya? Ya, silakan. Ya, Puan Mahdi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Ya, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dan jangan kamu semua mencela orang-orang yang mereka seru dari selain Allah. Sekali lagi. Dan jangan kamu semua mencela orang-orang yang mereka seru atau mereka sembah selain daripada Allah. Maksudnya? Dari selain dari Allah. Maksudnya? Maksudnya, jangan kamu semua mencela orang-orang yang itu terjemahannya. Maksudnya? Allah tersebut lazina, kamu semua mencela orang-orang yang mereka itu yang takut Ustaz sebab ni kan tu not sure, tak berapa pasti. Tidak semestinya kita tahu terjemahan, kita tahu makna. Ya. Okey, terima kasih. Sama. Alright. Jadi yang ini dia nak kata apa? Contoh yang paling mudah. Katakan kita nampak orang kafir pergi sembah patung tu. Jangan maki dia dengan maki patung dia. Itu maksudnya. Nanti yang dia maki semula nanti bukan kita, dia maki Allah. Jadi kalau baca ayat tu habis, dia kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nescaya nanti mereka akan maki tu Allah tanpa ilmu. Jadi kenapa tak boleh? Yang maki patung dia tu kita. Tiba-tiba tak pasal-pasal yang kena maki balik Allah. Tak boleh lah. Sebab yang mulut cabul, celupa tu mulut kita. Yang kita pergi kacau orang tu buat apa? Jadi ayat ni tak habislah Ustaz. Ayat ni memang tak habis sebab kita nak fokus yad'u tu sajalah. Cuma je dia nak kata wala tasubbu, sabba yasubbu, mencaci, memaki, mencela, dan janganlah kamu semua memaki hamun, mencela, memaki allazina, orang-orang yang
Yad'una, mereka berdoa, mereka menyeru min dunillah, dari selain Allah. Sebab ayat ini pasangannya kita kena baca satu lagi yang mana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan. Maki hamun dia tak jalan. Okey, dia kena hikmah. Alright, terima kasih. Ya, Puan Kalsum silakan. Hari ni kita habis pukul 2 Kita habiskan juga. Beranjak latih dengar. Ya, semalam dah makan daging, hari ni semangat sampai pukul 2 boleh. Alright. Ya, ada Puan Kalsum. Namanya ada di sini. Ya, kalau ada sila onkan mikrofonnya. Ya, tidak ada. Ya, ini ada satu puan iPad ni. Puan Maisarah kot. Silakan. Betul. Silakan. Saya tak berhenti nak tulis nama saya situ. Tak apa. Macam mana? Alright. Dan orang-orang yang mereka tidak mereka tidak menyeru kepada Allah sembahan akhirat, saya tak pasti. Dan orang-orang yang mereka tidak berdoa pada Allah, menyeru semua Allah, ilahan, sembahan-sembahan akhirat tu saya tak ingat. Okey. Ilahan tu sembahan-sembahan. Alright. Apa dia kata? Wallazina. Ini ayat ini dia gambarkan berkenaan dengan ciri-ciri orang yang beriman lah. So di antara ciri-ciri orang mukmin itu wallazina, dan orang-orang yang la yad'una, mereka tidak menyeru. Mereka tidak menyeru ma'allah, bersama-sama Allah itu, ilahan akhara, Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Okey. Puan Hamidah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Dan kami jadikan mereka imam atau pemimpin menyeru mereka ke neraka. Okey. Perkataan a'immah di situ ialah plural kepada imam. Imam seorang. Kalau ramai, a'immah. Tapi imam di sini bukan imam masjid. Imam di sini adalah dia duduk dalam hadis yang pertama, nombor 1. Hadis yang 7 golongan yang akan dapat naungan arash di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia kata yang pertama siapa kata? Al-Imamul Adil. Bukan Pak Imam Masjid yang adil. Pemimpin yang adil. Imam di situ pemimpin. Jadi waja'alnahum, dan kami jadikan mereka, kata Allah, a'immah, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, yad'una ilan nar, mereka mengajak, mereka menyeru ilan nar, ke neraka. Ya, Puan Hakrijah silakan. Mikrofonnya. Lupa. Okey. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah,
hazihi inilah, sabili jalan pergaan, ad'u serulah, ilallah kepada Allah. Okey. Terima kasih. Ini jawapan yang sudah study siap-siap ni. Okey, cumanya perkataan ad'u. Jangan tersilap dengan amar. Kita tak masuk amar lagi. Kita baru masuk mudhari'. Okey. Kalau fi'il amar, hati-hati. Fi'il amar level kita, huruf alif yang pertama tidak ada baris. Pertama dia tidak ada baris. Bila tidak ada baris, mana boleh ada hamzah? Mustahil lah. Kalau ada hamzah tu, itu hamzah qata'. Itu hamzah yang kita baca tu, dia tak boleh berubah. Kalau amar kita, alif tu tak ada baris. Jadi bila tak ada baris, nak bunyi macam mana? Tengok huruf ketiga. Bila ain tu baris depan, alif baris depan lah. Ud'u. Itu kalau dia amar lah. Tapi sebenarnya kita belum sampai lagi kepada amar. Kita baru sampai kepada mudhari'. Dan mudhari' ini adalah mudhari' ana, saya. Ini adalah mudhari' saya. Okey. Jadi apa cerita dia? Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Jadi yang Nabi nak ajak kita ni, sabil tu apa dia? Siratal mustaqim itulah. Jadi inilah jalanku, kata Nabi, ad'u yang aku menyeru. Aku mengajak. Aku berdakwah ilallah, kepada Allah. Okey. Ayat seterusnya. Itu pun seruan Nabi juga. Yang Nabi nak ajak kita ke mana? Cuba lihat ayat seterusnya. Dr. Gaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada. Ya. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya apa yang ad'u, aku sembah, rabbi, Tuhanku, wala, dan tidak usrik aku, dan tidak aku menyekutukannya atau menyekutukan engkau bihi, dengannya. Okey. Ahada, satu. Alright. Sekali lagi. Tergeliat lidah tu. Sekali lagi. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya apa yang ad'u, aku sembah, Rabbi, Tuhanku, wala, dan tidak usriku, aku menyekutukan engkau bihi, dengannya, ahada, satu, ahad. Okey. Mari kita tengok berapa peratus dia skor markahnya. Alright. Dalam nota yang saya baru bagi tadi tu, vocab tu, kalau tak ada nanti tolong tambah satu lagi, ma tu. Ma ni pun banyak jenis dia. Ada yang apa yang. Ada ma tu soalan. Ma rabbuka, siapa? Ataupun apa. Kadang-kadang ma ni kita buat nafi pula. Ma fi qalbi ghairullah. Tiada. Oi, banyak ma. Tapi ma di sini dia tidak ada kena-mengena dengan semua ma yang kita sebut tadi. Dia masuk dalam inna. Dia diselitkan dengan perkataan inna. Jadi fungsi dia apa? Dalam grammar dia kata lil hasri. Maksud lil hasri, function dia adalah untuk dia block semua kemungkinan-kemungkinan yang lain.
maknanya dia macam tutup lah. Sebab itu dalam terjemahan dia kata, kalau inna saja kita terjemahkan sesungguhnya. Tapi bila tambah ma di situ, dia akan terjemahkan hanya senya. Maknanya yang lain tak ada. Dia blok yang lain. Ya, Datin ada komentar, silakan. Kalau hanyalah Ustaz boleh tak? Boleh juga. Boleh. Yang penting dia seolah-olah difokus kat situ saja. Sebab itu antara fokus Nabi tu, ini fokus utama. Nabi nak ajak kita ke mana ni? Sebab tu Nabi kata apa? Qul. Katakanlah wahai Muhammad, innama hanya senya ad'u Rabbi. Aku menyeru Tuhanku. Wala usyriku bihi ahada. Dan tidak aku sekutukan ahada satu pun, seorang pun, bihi dengannya. Okey. Right. Ya. Terima kasih. Sikit lagi. Silakan. Ya, Datin Zuraidah. Ustaz. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Qul, katakanlah, anad'u, aku menyeru, min. Kat mana aku? Kat mana aku? Qul anad'u. Katakanlah, ya. Anad'u. Tu Ustaz, bukan? Dia kalau aku, macam mana lepas ada nun pula? Mana boleh dua orang dalam satu fi'il? Betul? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita buat tu Arab mempening terror dia boleh buat dua sekali ni. Geling kepala Arab. Sebab kalau fi'il mudhari' kita ada starter depan nun pun ada. Betul? Ya. Kalau tu saya. Nun tu kami. Jadi kalau tengok kat sini, saya ke kami? Nada'u tu saya ke kami? Kami, Ustaz. Jadi tu bukan saya. Tu soalan. Adakah? Katakanlah, adakah kami berdoa, kami menyeru daripada dunillah, daripada selain Allah, ma, apa yang la, tidak, yang fa'una, memberi manfaat, dan wala, tidak, yaduruna, yang tidak memudaratkan kami. Okey. Qul, katakanlah wahai Muhammad, adakah, patutkah, nad'u, kami menyeru, min dunillah, daripada selain Allah, ma, apa-apa yang la, tidak, yanfa'u, dia memberi manfaat, na, kepada kami, wala, dan tidak, yadurru, ianya memberi mudarat, na, kepada kami. Terima kasih. So kita ada baki sikit saja lagi. Ustaz, saya tak ada lah yang tu. Qul ad'u. Saya tak ada. Orang lain ada? Ada. Ada. Tak ada. Saya last qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Okey. Itu lain. Ni ada selai lagi ni. Ada dua line lagi. Kita ada dua line lagi baki. Tak ada, saya tak ada. Saya yang baru Syahidah. Tak, ini ada dua line lagi ni. Ya. Itu yang baris atas tu Ustaz. Macam mana? Baris atas ke? Bukan. Vocab yang sama, ada lagi baki dua muka surat. Muka surat berapa? 11. 11. Oh, saya tak ada muka 11. 11, 12 tak ada. Mungkin kedai 12. sama 11, 12 ada. saya tak ada. Print sendiri ke kedai print? Puan Rozi bagi. Oh, Puan Rozi bagi. Saya tak ada ni. 11, 12 tak ada. Okey. Ini tak payah buat homework lah.
Kita perlukan siasatan yang lebih menyeluruh tak ni ada. untuk kenal pasti. Saya 10 melompat ke 13. Okey, tak apa. Alright. Minggu depan Okey. selamatlah. Selamat tak selamat tu kita akan putuskan kemudian. Okey, sikit lagi Datin, sila Datin. Tengok Datin. Nanti kalau tak baca nanti tengeng-nyang Datin. Sila Datin. Datin Cik. Last one. Qalu kan? Qalu Rabbana. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Rabbana haula'i syuraka'una allazina kunna nad'u min dunik. Qalu, mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami. Haula, mereka ini. Ya. Sekutu kami. Ya. Syuraka'una, orang-orang, dia sepatutnya syuraka'una, sekutu kami, orang yang kunna kami adalah, nad'u kami menyembah dari selain engkau. Okey. Dekat sekutu tu cuba tengok dekat skrin ni. Saya bagi dia punya singular dia syarik. Syarik. Alright. Syarik ni apa dia? Kalau satu syarik lah. Kalau banyak syuraka. Okey. Dalam ayat tu dia pakai banyak lah. Syuraka. Syarik ini kalau orang yang bahagian undang-undang ni dia tulis apa? Associate. Dr. Gayah and associate. Adalah dia punya sekutu-sekutu dia dalam tu. Belakang kongsi dia. Partners lah. Pas biasa partner. Kalau seorang partner, ramai partners. Jadi ayat terakhir ini adalah gambaran soal siasat di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu itu bagi yang menyembah selain daripada Allah, mereka akan tunjuk dan adukan di hadapan Allah. Itu semua tu. Itu semua yang kita orang doa minta di dunia dulu selain engkau. Itu tunjuklah. Kawan tu belum bela diri lagi, belum sesi bela diri belum lagi. Nanti bila sesi bela diri dia kata apa? Siapa suruh ikut? Tak suruh pun. Itu pula terbalik. Jadi kalau mereka berkata haula, this, THESE, mereka inilah syuraka'una, sekutu-sekutu kami. Sekutu-sekutu di sini maknanya sekutu-sekutu yang setara dengan Allah. Allazina, mereka yang orang-orang yang perkara-perkara yang kunna adalah kami dalam kurungan satu masa dahulu. Kana lah, kana tu kan adalah. Kunna ni tak ada bahasa Melayu, we were je lah, we were bahasa Melayu tak ada. Adalah kami dalam kurungan satu masa dahulu, di dunia dahulu. Nada'u, kami menyeru, kami meminta, kami berdoa, min daripada dunika, selain engkau. Daripada selain engkau. Okey. Alhamdulillah. Walaupun cabarannya hari raya baru saja menjelang, tapi dapat juga datang ke kelas ni. So insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kita ada berbaki satu lagi kelas pada minggu hadapan, minggu terakhir bulan ni lah. Jadi kita akan cuba habiskan. Selepas sahaja daripada itu, kita akan tinggal set yang terakhir. Set yang terakhir tu syahidah tu. Ada satu saja lagi set.
Selepas itu nanti apa yang perlu kita buat, sama-samalah kita buat mesyuarat tergempar apa yang perlu kita buat seterusnya. Sebab silibus ni ada. Cuma kita akan tengok nanti macam mana kita buat review semula. Kalau kita teruskan sahaja, macam mana? Kalau rasa sebelum teruskan, sama-sama bersetuju kita buat kuis beramai-ramai pun boleh juga, tak ada masalah. Saya akan lebih senang hatilah. Cuma yang nak menjawab itulah takut kecut nanti. Kan, kecut perut nanti kan. Tapi tapi tak apa. Jangan risau. Kita settlekan dulu satu lagi set itu yang masih ada yang terakhir tu Syahidah tu. So insya-Allah nanti kita buat. Kalau kita buat pun kita akan buat bersama-sama dalam kelas lah. Kita buat secara berjemaah kerana jemaah itu rahmatlah. Berjemaah itu banyak berkatnya. Kalau jawab seorang-seorang nanti pening. Okey Okey. Jadi insya-Allah kita sambung pada sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama. Ya. Assalamualaikum. Selamat Raya Izzah. Selamat Raya. Raya semua. Raya semua. Raya semua. Salam. Mai. Jaga diri. Jaga diri. Ustaz ni tuan soalan permisi bagi kain. Tadi mengenal kain. Rozi ada Rozi. Assalamualaikum Kak. Sorry. Akak termiss 2 muka surat. Page berapa? Oh sorry, kejap. 11, 12 tak ada. Okey, nanti Rozi print Rozi bagi kat Kak. Kak bagi address nanti PM Rozi ya. Okey.